speaker untuk sesi terakhir ini bukan calang-calang orang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau disebut Dr. Mazhar, pasti ramai yang mengenali beliau. Beliau yang dilahirkan pada 1 Januari 1971 di Bukit Mertajam seberang perai Pulau Pinang ini merupakan kolumnis pena mufti dalam akhbar mingguan Malaysia. Mungkin ada yang tak perasan kan? Tapi ada gambar kecil beliau di akhbar tersebut. Beliau yang juga merupakan pemegang ijazah kedoktoran daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan turut menjadi pakar rujuk dalam pelbagai perkara. Saya pasti ramai yang dah tak sabar untuk bersama kita dengan di sesi slot yang terakhir Cafe 20 pada kali ini. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, dengan topik kupasan The New World and Me, Cafe 20 bawakan kepada anda Sahibus Samahah yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis. Dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. First of all, I would like to thank KWSP for this invitation. And I'm not sure, I asked some of the organizer before I started. They said that I may speak in Malay or in English, but because most of the presenters before me spoke in Malay, so I think it's okay I present my session in Malay. Terima kasih kepada semua penonton. Tadi saya bagi salam, as I always mention in my talks, that salam in Islam is for everybody, not only for Muslim but for non-Muslim as well, because salam, Assalamualaikum means peace be upon you. So everybody can get the same message, that when we say salam, we means that peace for everybody. Ini adalah satu tajuk yang menarik, perbincangan tentang New World and Me, dan kita masih lagi dalam era period yang kita hadapi, itu COVID. Tapi saya ingin sebut sedikit pengalaman saya sebelum saya pergi kepada perkara-perkara lain. Seperti mana yang kita tahu di Malaysia, bahawasanya Perlis adalah merupakan negeri yang pertama took decision to close all the mosques in Perlis disebabkan oleh pandemik COVID ini. Dan hari kita kena tahu, untuk mengambil keputusan menutup masjid itu adalah merupakan satu keputusan yang very sensitive, and saya tahu bahawasanya not easy for Muslim to accept apabila nak mengambil keputusan untuk tutup masjid. Masa itu negeri-negeri lain, dan bukan saja negeri-negeri lain, negara-negara lain, as far as I remember, tidak ada yang membuat keputusan itu, melainkan pada minggu yang sama ialah Singapore, and then followed by negara Kuwait yang juga membuat keputusan untuk tutup masjid. Kerana orang Islam adalah sensitif masalah tutup masjid ni. Pada saya masih ingat, lebih kurang pada hari Khamis sebelum kami membuat keputusan untuk menutup masjid, Tan Sri Datuk Sri Nur Hisham contacted me and said that you are the only hope, because I know if I propose this idea to close mosque untuk mengelakkan orang sembahyang Jumaat, mass gathering, I don't think that any religious authority or scholar will accept. But I know that Perlis is different. Maybe you can accept my idea that we should close all the mosques, so all the masjids. Maka ketika itu saya kata okey, saya telah bawa juga kes ini kepada Raja Pemerintah, dan kemudian saya masukkan Tan Sri Datuk Nur Hisham di dalam diskusi diskusi grup WhatsApp fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis.
Di situ beliau berbincang, saya minta supaya beliau memberitahu alasan beliau untuk tutup masjid. Kerana tidak ada negeri yang tutup masjid. Saya tahu akan berlaku reaksi yang begitu dahsyat daripada umat Islam apabila dengar Perlis tutup masjid. Kerana mereka juga tahu kadang-kadang idea-idea saya memang agak kurang biasa oleh sebahagian umat Islam di Malaysia ni. Jadi lalu apabila saya masukkan Datuk Tan Sri, masa itu dia Datuk Sri, sekarang Tan Sri Dr. Noor Hisham di dalam grup, dan beliau memberitahu alasan kenapa masjid mesti ditutup. Masa awal tidak mudah juga ahli-ahli fatwa yang lain untuk menerima, dan akhirnya apabila berbincang sehingga lewat, semuanya bersetuju bahawa masjid hendaklah ditutup. Hari yang berikutnya ialah hari Jumaat. Apabila hari yang berikutnya adalah hari Jumaat, maka kami terpaksa buat keputusan segera kerana orang akan datang sembahyang Jumaat. Pagi lebih awal lagi, Raja Muda Perlis dengan CEO Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis telah keluarkan surat masjid ditutup. Ketika itu saya juga buat siaran internet, live streaming supaya masjid ditutup di Perlis. Dan I still remember that I got some messages or emails and comments from some people. Seluruh Malaysia said that Mufti punya tugas supposed to open more masjid, bukan untuk menutup masjid. So saya rasa tak apa, ini saya faham keadaan perasaan mereka, dan kemudian kita buat keputusan untuk tutup, dan kita tutup semua masjid di Perlis. Masa itu di Kuala Lumpur ramai yang mengalu-alukan pandangan kita, terutama golongan-golongan akademik, para doktor, ahli-ahli perubatan dan orang dan menteri-menteri juga saya tahu sebahagiannya tidak pergi sembahyang di Kuala Lumpur, padahal Kuala Lumpur masih buka masjid. Kerana mereka kata tak apalah kita ikut Perlis, hanya yang tutup di Perlis. Kemudian barulah JAKIM buat mesyuarat, panggil bincang dengan mufti-mufti dan beberapa orang tokoh, adakah nak tutup masjid ataupun tidak. And I still remember one of the members of the meeting said that I believe that those who close masjid will be punished and cursed by God. Saya masih ingat lagi perkataan dia, dan dia bagi tahu bahawasanya perbuatan menutup masjid adalah satu yang salah. Tapi akhirnya apabila member di dalam mesyuarat itu berbincang, dan akhirnya saya memberikan alasan-alasan saya bahawa kenapa kita mesti menutup masjid, dan akhirnya alhamdulillah masjid telah dibuat keputusan untuk ditutup. Saya bagi tahu bahawa Islam memang menyuruh kita untuk beribadat, tapi dalam masa yang sama Tuhan tidak menyuruh kita untuk memusnahkan diri kita. Dan kemudian akhirnya keputusan dibuat, Malaysia satu persatu negeri mula menutup masjid. Ini adalah pengalaman yang saya lalui, yang diberikan oleh saya tentang pengalaman baru di sudut beragama, iaitu tutup masjid. Kemudian kami mula mengeluarkan pandangan-pandangan hukum tentang agama, khususnya bagaimana orang nak sembahyang di rumah, bagaimana nak pakai PPE itu, bagaimana nak menunaikan sembahyang. Dan banyak Perlis dan saya memainkan peranan untuk mengeluarkan pandangan-pandangan dan interview media seluruh di Malaysia dan dunia juga begitu banyak ketika itu. Okey. Itu perkara yang pertama, pengalaman membuat satu keputusan di dalam agama yang saya tidak pernah terbayang pada satu hari saya akan buat keputusan menutup masjid. Dan bukan saja Jumaat tak berjalan, kemudian mayang raya pun tak ada, bulan puasa pun orang tak mamukan masjid, Ramadan. Itu merupakan satu keputusan yang sangat berat, tetapi terpaksa kami lalui dalam tempoh itu. Yang kedua ialah apa yang memberi pengalaman baru yang saya lalui dalam keadaan ini ialah sebahagian daripada hadis-hadis Nabi ataupun prophetic traditions tidak dapat dipahami begitu jelas melainkan apabila berlakunya COVID. Saya berikan beberapa contoh di dalam hadis Nabi SAW. Mungkin nanti selepas ada session soal jawab, kalau ada saudara-saudara yang bukan Muslim kurang jelas, mungkin mereka boleh tanya saya. Dan saya akan cuba translate perkataan-perkataan yang kurang jelas itu di dalam bahasa Inggeris untuk kita dapat kongsi knowledge bersama. Kita tahu bahawasanya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, the Prophet Muhammad SAW
sebut tentang masalah wabak ini ialah 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu, kita membaca di dalam buku pernah berlaku banyak siri wabak. And macam mana orang-orang pada zaman itu face the challenge. Tetapi kita never experience the same challenge. Kerana wabak ni biasanya berlaku 100 tahun, berpuluh-puluh tahun. Pandemik yang besar, mungkin wabak yang kecil itu dapat ditangani. Tapi ia satu pandemik yang besar. Jadi, kita baca dalam tulisan tapi kita tidak tahu bagaimana apabila ia berlaku. Dulu cerita orang mati dan kemudian bila mati tak dapat diuruskan, masjid terpaksa tidak ada orang sembahyang dan macam-macam lagi. Tapi kita tidak nampak hal itu. Kerana kita kata macam mana? Tapi apabila kita lalui pengalaman ini, kita mula belajar. Antara yang kita belajar, umpamanya, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebut, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi." Tidak ada satu orang yang mana berlakunya ta'un ataupun berlakunya pandemic disease yang orang itu kemudian Nabi kata fayamkuthu fi baladi, then he remains at his area. Dia duduk di tempat dia. Bila berlaku ta'un, dia kekal berada di tempat dia. Atau dalam riwayat yang lain, sometimes Prophet kata wayamkuthu fi baitihi, he remains in his house. Dia duduk di dalam rumahnya. Sabiran muhtasiban, patient and hoping a reward from Allah. Dalam keadaan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dengan dia tahu bahawasanya tidak akan menimpanya melainkan apa yang Tuhan Allah telah tulis untuknya. Illa kana lahu mislu ajru syahid, melainkan baginya itu seperti pahala orang mati syahid. Melainkan he will get rewards, such rewards as a death of a martyr. Dia akan dapat macam mana pahala orang yang mati syahid. Dulu kita faham para sarjana ataupun para scholars di dalam buku-buku mereka kata kerana apa dia dapat pahala? Kerana dia telah duduk di tempat dia dan dia tidak keluar daripada tempat dia kerana dia redha dengan apa yang Allah takdirkan daripada hukum ataupun daripada ujian. Because he accepts the tests. Ini test daripada Allah, dia terima. Tapi apabila kita datang musim COVID ni, kita mempelajari sesuatu. Bahawasanya COVID ni, walaupun kita not affected, walaupun kita tak kena, Nabi kata kita jangan keluar daripada rumah kita. Kalau kita keluar daripada rumah kita, Nabi tidak bagi tahu sebab nanti ada virus ni kita mungkin akan affected positif ataupun kita mungkin akan jadi carrier, orang yang membawa virus itu. Kerana pada zaman itu, medical knowledge tidak begitu develop seperti mana yang ada pada zaman ini. Nabi hanya bagi tahu apa yang patut dilakukan apabila berlakunya apa yang dikatakan sebagai apa yang berlakunya disease ataupun berlakunya pandemic disease ataupun berlakunya wabak seperti ini. Nabi kata remain at your place. Duduk kekal di rumah kamu. Kerana scholars dahulu berfikir, kenapa nak kekal di rumah? Soalan yang mereka tak dapat jawab. Kalau dia kekal di rumah, nanti bahaya kalaulah kawasan tu dah affected, terkena virus, nanti kena dia daripada tak kena nanti boleh kena. Lebih baik dia keluar pergi ke tempat lain. Tapi Nabi SAW atau Prophet SAW memberitahu sesuatu yang miracle, benda yang manusia tak tahu pada zaman itulah. Bahawasanya seseorang mungkin lihat diri dia belum kena, tapi dia sudah positif. Ataupun mungkin dia ada blessed with strong antibodies. Dia kuat antibody dia. Tetapi dia mungkin tidak positif pun kalau dicek dia, tetapi dia boleh jadi pembawa carrier virus. Jadi hal ini tidak dipahami pada zaman dahulu. Jadi Nabi suruh kita kekal, sekalipun kita tak kena, jangan keluar. Walaupun logik zaman dulu, siapa yang tak kena keluar dapat selamat daripada duduk dalam kawasan bahaya, nanti dia akan kena bahaya.
kerana untuk mengelakkan penyakit itu tersebar ke tempat yang lain. Ini adalah suatu mukjizat Nabi SAW dalam memaklumkan kepada kita bahawasanya bagaimana mengatasi wabak. So, dunia baru ini selepas wabak ni, sebagai satu orang yang mempelajari knowledge dan teks, ataupun sebagai Muslim kita panggil sebagai divine text, dulu kita mungkin tak nampak bagaimana how to apply teks ini. Tapi apabila berlaku kejadian yang seperti ini, maka kita tahu, oh, ini maksud teks ini. Di dalam hadis yang lain yang selalu orang Islam baca, Muslim baca pada musim ni, Nabi kata, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu 'alaiha. Apabila kamu mendengar pandemic disease ataupun wabak itu berlaku di satu tempat, jangan kamu pergi ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha. Jika ia berlaku di suatu tempat, the breaks out in the area you are in. Jika berlaku di satu tempat yang kamu berada di situ, kamu jangan, do not go out. Jangan kamu pergi, lari, meninggalkan tempat itu. Ini juga tak dapat dipahami dulu. Kalau logiknya yang belum kena, keluarlah. Nanti dia akan kena. Tapi sekarang kita tahu, yang belum kena juga, dia boleh menjadi pembawa ataupun belum nampak kesannya pada peringkat awal. Dan ini adalah satu pengalaman yang saya lalui pada tempoh ini, bahawasanya saya mempelajari ilmu-ilmu yang dahulunya saya mempelajari secara teori, dan akhirnya saya mempelajarinya dengan lebih jelas apabila tibanya musim selepas tempoh COVID ini. Ini antara perkara yang saya dapat. Saya dapat buat keputusan-keputusan yang mungkin baru, seperti mana keputusan-keputusan dalam agama, termasuk juga masalah sembahyang dijarakkan sekarang ini, dulu tidak ada. Ini semua adalah new ijtihad. Ijtihad yang baru. Yang bukan kita setuju, kita pun tak mahu hal itu berlaku. Tetapi kita terpaksa buat untuk mengelakkannya. Dan Alhamdulillah, pada keputusan yang awal yang saya buat, menyebabkan Perlis ketika itu kekal sebagai negeri yang tidak kena COVID. Kerana mass gathering yang pertama, Jumaat yang mana semua negeri masih lagi tunaikan, Perlis elak daripada tunaikan ketika itu, kami dapat menyelamatkan keadaan. Dan Allah SWT dengan limpah rahmatnya, sehingga hari ini Perlis merupakan negeri yang paling kurang sekali COVID. Dan kami juga sekarang ni masih kawasan hijau. Saya dengar mungkin kemarin ada satu daripada Penang masuk ke Perlis dan ada satu kes. Tapi kebanyakan dalam keadaan kita masih lagi terkawal dan terjaga. Ini adalah pengalaman. Pengalaman yang lain ialah kami kena mempelajari di dalam fatwa. Kami mula kena mengeluarkan fatwa-fatwa yang baru berhubung dengan jual beli online ini. Kerana dahulu ada dah, tapi apabila berlakunya COVID ini, berleluasa perniagaan di online ini. Bagaimana kita terpaksa keluarkan fatwa-fatwa berhubung dengan garis panduan seorang Muslim bila nak berniaga dengan menggunakan servis-servis yang seperti ini. Barang macam mana nak tentukan. Kerana jual beli dalam agama ini, dia mesti nak elak daripada penipuan ataupun dia ditipu, ataupun ada unsur gharar yang tidak jelas, yang orang lain tertipu dengan pengendalian, dan hal-hal yang seperti ini. Juga kita juga mengeluarkan tentang perkara-perkara yang baru, yang seperti mana pemakaian, pakai semua pakaian yang duduk dalam PPE itu, kemudian bagaimana dia nak solat. Tak boleh menggunakan air. Kalau nak tayamum macam mana? Kalau dua-dua tak boleh, tayamum pun tak boleh, air pun tak boleh. Kita keluarkan pandangan hukum. Bagaimana Islam ad-dinun yusrun, kata Nabi SAW. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Agama itu mudah dan tidak seseorang itu memayah-mayahkan urusan agama, melainkan dia yang akan menjadi payah dan dia yang akan tewas. Sebab itu maka ini adalah perkara-perkara baru yang mana kami keluarkan. Termasuk juga ialah pengalaman bagaimana sekarang ni masalah
kita nak cari cure, bagaimana nak cari vaksin yang untuk mengatasi ancaman ni. Sekali lagi, pandangan hukum dan fatwa dituntut dalam hal ini. Timbul pula masalah kalau sekiranya untuk orang Islam, kalau vaksin ini ada unsur-unsur yang tidak halal. Saya sejak dahulu telah memberikan pandangan ini sebelum COVID pun. Saya menyatakan bahawasanya Islam mengiktiraf apabila berlakunya chemical transformation ini, apabila berlakunya perubahan kimia ini, sesuatu bahan yang telah berubah daripada satu sifat kepada sifat yang totally different, sama sekali absolutely different, maka bahan itu tidak lagi dinilai sebagai bahan yang pertama. Selalu contoh yang paling jelas di dalam Islam untuk kita faham ialah yang saya pernah sebut sebelum ini, iaitulah umpamanya arak. Arak diharamkan oleh Islam kerana ia memabukkan, merosakkan akal. Tapi kalau arak telah transform menjadi cuka, maka cuka adalah sesuatu yang dibenarkan. Kerana cuka sudah tidak memabukkan, sifatnya juga berbeza. Najis yang digunakan untuk pokok, diserap oleh pokok, kemudian pokok keluar, mengeluarkan buah, jadi pisang dan seumpamanya. Pisang dianggap halal kerana walaupun najis itu telah membantu membesarkan pokok, tapi najis telah transform daripada sifatnya kepada sifat yang lain. Ini semua memberikan pendedahan kepada orang Islam supaya memahami kepelbagaian hukum ataupun keluasan agama itu sendiri. Saya lihat pada musim COVID, ramai orang mula membaca pandangan-pandangan agama more than one school of thoughts. Sebelum ini kadang-kadang di Malaysia ni Muslim agak terikat dengan hanya satu sekolah pemikiran saja. Tapi dengan berlakunya COVID, maka orang mula terpaksa melihat sekolah-sekolah pemikiran yang lain bagi melihat scholarship ataupun keluasan vastness of the scholarship yang ada di dalam Islam itu. Keluasan pemikiran yang ada dalam Islam itu yang memberikan nafas untuk orang Islam itu hidup dengan cabaran-cabaran baru yang mungkin kita hadapi, yang sebelum ini kita tidak ada di kalangan umat Islam. Ini adalah pengalaman dan juga bagaimana kita patut menonjolkan pada saya kepada golong orang-orang yang bukan Islam juga, supaya bahawasanya Islam adalah agama yang rahmat. Mercy of Islam itu merangkumi setiap orang. Tidak boleh kita hanya memikirkan tentang diri kita sahaja, tetapi juga bagaimana kita mesti memberitahu mereka Islam ini baik untuk orang Islam dan baik juga untuk kebaikan kehidupan bersama Muslim dan non-Muslim. Maka ketika itu kita tidak mahu juga orang bukan Islam melihat susah nak jadi Muslim. Itu tak boleh, ini tak boleh mereka, sehingga walaupun terpaksa mengancam nyawa. Kita mahu memberitahu mereka Islam is a way of life. Islam ialah cara hidup. Apabila ada keadaan yang terdesak, Islam memberikan ruang kepada kita untuk hidup dengan keadaan yang baik, kerana tujuan agama itu menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akal, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan harta, dan ini semua terdapat di dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Maka ini adalah dunia baru yang saya pelajari dengan apa yang berlaku dalam disebabkan COVID ini. Saya ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan di sini, tetapi saya melihat bahawasanya oleh kerana saya tidak kenal audiens saya ni, jadi saya bimbang saya seorang je cakap, nanti dia orang tidak begitu tapat sebahagian poin saya. Saya rasa lah terbaik jika saya memberikan ruang lebih banyak kepada sesiapa saja untuk bertanya soal dengan saya jika mereka ada persoalan ataupun ada respon terhadap apa yang mukaddimah awal yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Baiklah Dr. Mazhar. InsyaAllah kita akan mungkin bacakan beberapa soalan yang telah ada. Yang pertamanya kalau dilihat di sini, okey, untuk pengetahuan doktor, doktor cakap tadi tak tahu audiens kan? Saya pun tak nampak audiens, tapi sebenarnya kita ada almost 700 penonton setakat ini yang live streaming sama-sama dengan kita. Cuma dengan norma yang baru ni, macam ni lah kita bercakap seorang-seorang. Saya pun dalam ruangan bilik ni seorang-seorang. Jadi nak tak nak kita kena percayalah yang sebenarnya ada audiens, ada mata-mata yang sedang melihat kita, doktor. Right, saya teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan yang berbunyi,
kita semua seperti yang kita semua sedia maklum, wabak COVID-19 ini bukan sahaja melanda Malaysia, malahan turut melanda dunia. Jadi dari sudut pandangan doktor sendiri, adakah COVID-19 ni satu ujian ataupun kifarah? Silakan doktor. Dalam kehidupan ini kita ada ujian, ada test. Test maksudnya kehidupan adalah semuanya adalah ujian. Muslim, as a Muslim, we believe dunia ialah tempat ujian. Because Allah Subhanahu Wa Taala akan test kita dengan banyak perkara. Kalau tak ada COVID pun kita tetap ada test-test yang lain dalam kehidupan kita, kekeluargaan kita. Dan test tujuan daripada ujian ialah supaya menguji sejauh mana kita sabar dan bersyukur dengan apa yang kita ada, dan sejauh mana kita dapat bertahan untuk melakukan kebaikan sekalipun kita itu diuji. Sebab tu Nabi SAW apabila sebut tentang COVID, dia kata wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ta'un lah dalam konteks yang dulu. Allah jadikan ta'un, Allah jadikan pandemik itu sebagai satu rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Allah jadikan ia satu rahmat. Bagaimana ia jadi rahmat? Pertama, kalau tadi sebut perkataan kifarah. Kifarah ni sebab tu kita panggil kafar. Kifarah ni dia memadamkan. Maksudnya apabila berlakunya suatu ujian dan kemudian kita terima ujian itu, bukan kita tak disuruh masukkan diri di dalam ujian, tapi kita apabila kita mengelakkan diri daripada ujian, tapi ujian itu datang juga pada kita, lalu kita sabar dengan ujian itu. Nabi SAW dalam hadis Muslim bagi tahu tidak kena duri, tidak kena apa pun, hatta duri yang kena pada kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu pemadam dosa kita. Jadi dengan itu apa saja ujian yang menimpa kita, ia memadamkan dosa kita. Jadi kalau sekiranya kita menerimanya dengan cara yang positif. Hidup ni ada dua. Saya selalu sebut. Allah, agama larang kita cari penyakit. Tu dia tak boleh. Kita sihat-sihat, kita pergi cari penyakit. Kita buat benda yang bahaya diri kita. Dadah ke, ida utara ni ketum ke, kan? Ataupun merokok berlebih-lebih, kan, merokok ke, ataupun kita ambil gula berlebih-lebih. Itu semua merosakkan diri. Agama larang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dilarang. Kalau kita campakkan diri kita ke dalam kebinasaan, kita berdosa. Menyelamatkan diri daripada kebinasaan pahala. Sebab itu from Islamic perspective, jika kita panas, kita pergi duduk di tempat yang teduh supaya kita tidak sakit, we get reward from God. Kita dapat pahala daripada Tuhan. Sebab kita punya tubuh, our body is amanah. Tubuh kita adalah satu amanah daripada Tuhan. So kita tak boleh, sebab tu Muslim tak boleh bunuh diri. Walaupun kita kata, tak apalah aku bunuh diri, bukan diri kau, diri aku. Tak boleh. Sebab diri adalah amanah Tuhan. Kalau hujan, kita berlindung di tempat teduh, kita dapat pahala. Sebab kita menjaga amanah Tuhan. Tapi let's say kita dah jaga semua dah baik. Tiba-tiba kena juga kita penyakit. Maksud kita tak cari penyakit, penyakit tu datang juga. Macam kita lah, kita bawa kereta dengan elok, tiba-tiba orang langgar. Bukan kita langgar orang, kan? Kita buat semua langkah-langkah safety yang telah disuruh. Kita pakai semua, kita ikut SOP. Kena juga kita. Ketika itu ia adalah satu ujian Tuhan kepada kita. Yang mana apabila kita menerima, kita redha, sabiran muhtasiba, tadi adik Nabi kata, sabar dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan padamkan dosa kita dan memberikan pahala kepada kita. Sebahagian manusia di akhirat kelak mungkin dia dimasukkan ke dalam syurga di atas kesabaran dia terhadap ujian-ujian yang pernah menimpa diri dia. Dan mudah-mudahan kita semua ada ujian, test, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita
kesalahan kita dan diangkat kedudukan kita kerana atas ujian yang telah kita lalui. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mazhar. Bab kata Dr. Mazhar, tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Itu kata memang cari penyakit susah nanti dapatnya. Okey, terima kasih di atas jawapan yang diberikan Dr. Mazhar. Kita boleh terus ke soalan yang seterusnya daripada Nur Amira Muhammad Zain. Saya bacakan, apa pandangan doktor terhadap golongan yang menolak pandangan para penyelidik ataupun pegawai perubatan biarpun telah dibentangkan atau dibuktikan penyelidikan berserta fakta yang jelas, dan golongan ini diperhatikan di sosial media makin galak menyebarkan ideologi untuk mempengaruhi orang lain supaya menolak agenda Yahudi, kata mereka. Daripada Nur Amira Muhammad Zain. Kita dalam dunia ini, kita mungkin boleh memberikan mempunyai pandangan selagi mana pandangan itu di dalam ruang lingkup yang mana ruang lingkup itu adalah ruang lingkup yang diizinkan, tidak menyanggahi prinsip-prinsip agama. Boleh bagi pandangan. Pandangan mungkin kita boleh berbeza dan agama pun tak kata semua orang mesti satu passion je pemikirannya. Tetapi apa-apa pandangan yang dilontarkan hendaklah berdasarkan kepada fakta. Bukan berdasarkan kepada igauan kita atau andaian yang baseless, tidak ada asas. Kita sesuatu, sebab itu Al-Quran kata wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jiwa kamu ia ditanya oleh Allah. So Muslim follow knowledge. Muslim ikut argument. Muslim ikut hujah. Bukan ikut andaian. Kenapa kadang-kadang andaian yang saya lihat terlalu bodoh. Macam kalau makan vaksin, dalam vaksin tu dia ada sebenarnya ada microchip yang mana akan trace kita di mana-mana saja. Rubbish. Benda-benda yang dari sifat fakta saintifik pun tak ada terima, apa pun tak ada. Dia terlalu banyak dia andaikan. Saya bukan menolak kemungkinan ada exaggeration terhadap sesuatu isu, termasuk isu COVID. Tetapi yang real yang kita lihat memang COVID ini berlaku, ada orang yang kena. Bukan cerita kat Malaysia saja. Di US, di UK, di Europe, kerajaan-kerajaan mereka menghadapi masalah. Di negara China, di negara Jepun, di semua negara menghadapi masalah yang sama. Takkanlah dunia ini telah berkomplot untuk jadi bodoh di bawah satu konspirasi, dan tak ada siapa yang tahu melainkan mamat-mamat yang terlibat dalam internet ni saja yang tahu ini adalah konspirasi. Ini tapi real COVID berlaku, ada orang mati dan seumpamanya. Tapi kalau dia tanya, adakah mungkin kita overreact terhadap COVID ini sampai terlebih takut, sebenarnya kita dah immune system kita, itu boleh dibincangkan. Tapi to deny kata COVID ini tak ada dan tak ada orang yang mati, tak ada bahaya, ini betul-betul sesuatu yang tidak munasabah. Artinya kita menafikan apa yang kita lihat di mata, seolah-olah yang kita lihat mati itu dia tak mati, kan? Tapi kalau kita kata mungkin ada exaggeration, ada orang mengambil kesempatan untuk melakukan vaksin dia di sumber, saya kata itu tak dinafikan. Mana-mana tempat pun pada musim penyakit ada orang buat ubat, ada orang ambil kesempatan. Bukan saja penyakit COVID ni saja, apa penyakit lain ada orang kencing manis, ada syarikat buat kesempatan buat duit dengan duit kencing manis. Takkan kita kata itu pun konspirasi kencing manis. Oleh kerana ada orang ada orang darah tinggi, ada syarikat buat ubat untuk darah tinggi. Tak kata itu darah tinggi sebenarnya adalah konspirasi syarikat yang kerana mereka nak buat ubat. Ini semua kadang-kadang kita hidup dalam dunia khayalan, delusion. Kita duduk dalam illusion. Ya kan, kita duduk dalam penipuan ilusi kita sendiri. Ada orang yang start dengan idea tu, kemudian saya kadang-kadang di kalangan mereka ni dia memang ada trend untuk percaya benda-benda yang macam ni. Seolah-olah Illuminati dan semuanya, seolah-olah Tuhan yang menguasai alam ni. Everything inilah Freemason, Illuminati telah mencengkam kita. Saya tidak menafikan ada juga perancangan kumpulan-kumpulan, banyak kumpulan dalam dunia ini to control this world. Saya tak nafikan itu. Tapi terlalu berfikir ini handphone, ini Illuminati, yang ni semua. Everything telah mencengkam. Saya rasa mereka ni macam kena penyakit di setengah makcik-makcik kampung tu.
Bila dia percaya pada hantu. Orang sakit kepala, hantu. Anak dia lambat kahwin, hantu. Dia sakit, bumbung dia jatuh kayu tengah malam, hantu. Apa barang dapur dia basi, hantu. Hidup penuh dengan hantu. Kita pergi lagi 5 tahun jumpa dia pun, dia masih lagi cerita orang tu kena buatan orang ni kena buatan orang. Samalah dengan grup ni. Grup yang begitu berlebih-lebihan dalam teori konspirasi dan seumpamanya. Saya tak deny mungkin ada pihak ambil kesempatan untuk jual barang dan exaggerate sesuatu isu, tapi menafikan bahawanya pandemik ini berlaku dan dunia telah suffer dengan pandemik ini, rubbish untuk menafikan itu. Kerana semua, kalau tidak semua yang ada dalam dunia, mereka pun nak elak ahli-ahli politik yang bertongkus lumus tak mau menjatuhkan diri mereka. Mereka dulu akan mengelakkan hal ni sebelum kita yang duk main keyboard warrior ni memperkatakan hal ni. Ya. Ya doktor, dalam arti kata lainnya mereka ni keyboard warrior ni macam makcik-makcik, pakcik-makcik kampung tapi versi moden lah ya. Versi moden, tapi unfortunately memang adalah tokoh-tokoh apakah yang bercakap benda-benda macam ni. Orang pun terpengaruh. Tapi saya nak bagi tahu kepada orang Malaysia lah khususnya kan. Adanya orang terpengaruh ni, idea ni tak payah idea bodoh macam mana pun dalam dunia ni ada terpengaruh. Sorry lah. Ayah Pin kalau tengok, Ayah Pin ni baca pun tak boleh. Dari segi appearance pun taklah kata handsome ke apa. Pergi buat teko tengah-tengah padang tu. Ada artis ikut, ada tokoh-tokoh ahli korporat pergi ikut dia. So, what you want to say? Kan, memang macam itulah dunia ni bahawasanya ada sekalipun